Okey, kita sambung balik yang mana yang kita apa tu kita tinggalkan ni lah last time tadi. Okey, last class tadi kita dah discuss macam mana nak integrate Bootstrap dengan projek kita kan. Dan kemudian macam mana nak buat admin roles tu kan, admin user at least 2 lah dulu Kalau nak advance lagi multi level punya roles tu yang tu kena belajar lebih lah. Itu you boleh explore sendiri lah kan. But the concept, the fundamental is there lah. Okay. Sekejap Okay, ada satu benda tak settle lagi. Account web server. Account web server insyaAllah saya cuba selesaikan sama ada ni lah. Kalau sempat malam ni atau esok lah. Web hosting tu saya dah subscribe kan. Saya akan bagi account dia satu group satu you all apa ni standby tengok WhatsApp nanti Okay, alright. Lepas tu dah boleh projek-projek you tu dah boleh start upload. Lepas tu terus buat dalam web server lah. Senang untuk submission nanti isi borang je. Saya akan bagi isi borang dalam Microsoft Word kan. Projek you dekat mana, lepas tu video kena buat presentation lah, presentation untuk you punya projek. Yang itu buat sendiri, you all boleh jimit sesama sendiri, buat screen recording, kemudian upload dekat YouTube. Kan? Tak lama lah, dalam 10 minutes punya presentation. Saya akan bagi sebenarnya dah ada lah dalam YouFuture dia punya apa nak panggil rubrik pemakahan assessment kan. Daripada assessment tu you tengok apa kriteria yang dinilai dan you fokus your presentation untuk tackle markah-markah dalam rubrik tu kan. Senang saya nak bagi A kan, tak payah fikir lah. Tengok ada full mark A, apa masalah dia kan. Tak, bukannya susah kan. Okey, insyaAllah tak susah. Okey. Cuma kalau tak buat masalah lah, tak buat pun nak bagi A. Okey. Saya positif lah insyaAllah. Semua orang boleh skor A. Kemudian okey, yang membuatkan dia tak dapat A, test tu you kena study lah dari sudut fundamental kan. Variable, array, apa semua kan. So markah test nanti kalau you boleh score, insyaAllah projek pun hantar buat according to the rubric, insyaAllah boleh dapat A lah. Kan. Benda boleh dapat, kenapa kita nak lepaskan, betul tak? Zaman saya belajar dulu, A ni macam mustahil. Betul tak? Kan? Dulu lah kan. Kan? Habis-habis terror pun dapat B je. Kan? Yang level-level biasa dapat C. Kan? It's no longer that thing lah. Kata apa, study sekarang ni, if you achieve the objective, sekian yang kita dah setkan dalam course, memang kena bagi A lah. Alright. Okay, so kita sambung balik pelajaran kita tempoh hari. Cuma hari ni saya nak tunjukkan setakat ni kita buat form. Okay, kita buat form simple, very simple. Maknanya form kita itu lebih kepada text input. Betul tak? Input type text kan. Habis-habis pun input type password. Betul tak? Radio button tak ada masalah lagi. Radio button sebab apa? One to one. One value masuk ke dalam one column ataupun one field. Okay. Sekarang ni macam hari ni saya nak bincang a bit more advanced pasal form, macam mana nak handle data daripada form tu untuk masukkan ke dalam database dan juga untuk retrieve balik daripada database ke dalam form kita untuk buat form update. Sebab apa? Sebab ada setengah-setengah value tu, okay, you kena masukkan multiple value. Multiple value to single column. Kan? Multiple value to single column. Kan? Okay, saya akan tunjukkan lah sekejap lagi. Alright. Sebelum tu ada apa-apa soalan tak? Okay, sekejap saya prepare saya punya ni.
Open folder. Ini projek kita lah, kan? Okey. Projek kita. Sekejap. And then kita buat dalam ni lah, apa, dalam web hosting terus, supaya you dapat familiarizekan lagi lah. Oh, yang ni dah boleh pakai ke Ustaz? Saya dah subscribe hosting, cuma saya belum delegate account lagi dekat you all. Dah ada. Kejap. Tu, alamak. Nanti saya akan bagi apa account. Masalah dia tak ingat password. Aduh, dah override dah tu lagi. Dah bagi saya masa sikit. Tukarlah password. Alamak, lupa nak buat you punya ni attendant. Student apa IMS apa degree full time, tak ada masalah lah. Attendant tu saya dah create. Hari ni attendant untuk attendant untuk ni lah NIMB SF 8A. Okey, pukul 2 sampai pukul 4. Select platform. Kita punya Gmeet. Dah online ni banyak betul borang nak isi tiap hari isi borang. Borang tu form lah kan, form online. Okey dah saya dah create attendance, boleh tick attendance. Kemudian okey, kejap saya reset balik saya punya account FTP ni, tak ingat password. Alright. Mana? Okey, dia dah save kan? Connect tu save lah tak? Okey. So sebahagian itu saya dah upload sebenarnya and then kalau apa tu tengok website dia sekejap. Okey, bila you dah upload dah projek you, saya akan bagi dua nanti Satunya ialah untuk masuk PHPMyAdmin. PHPMyAdmin ni dekat web hosting, dekat server. Dekat server. Okey, parameter ni dekat, kita kena set sama dekat kita punya database kita ni. Alamak, tak ada. Pula dah. Sekejap saya cuba tengok. Ada Ni. Okey lah. Yang ni untuk local kan. Untuk local. Ni saya komen. Nanti senang nak tukar local dengan server kan. Bila yang dekat server kita kena set ni lah. Yang ni saya akan bagi nanti. Parameter ni you set dalam file tu. Kemudian upload ke dalam web server pakai FTP macam ni lah. Kan? Macam ni. Okay, saya tunjuk balik step dia Okay, dah login dah apa semua. Kemudian file kita ni kita select all and then kita copy.
So parameter ni untuk dalam web hosting, tapi kalau you nak test dalam you punya PC, you punya local host, kena pakai yang atas lah. Comment balik yang bawah, uncomment yang atas, and then itu untuk test dekat local host. Kan, sebab sebelum-sebelum ni ada pelajar tanya, "Sir, apa tak jalan, tak boleh connect database pun?" Memanglah. Kan, you test apa ni tak tukar. Ini dalam kita punya laptop. Okay. Right. So nak upload, drag je daripada sebelah kiri ni dalam kita punya PC, drag je ke sebelah kanan. Kanan ni ialah server lah. Bila dah upload semua file, kita boleh test online. Okay, kita boleh test. Okay, dia punya alamat dia berbeza sikit lah. Macam ni grup lain recomtr.com kan. Ni login contohnya kan. Okay, Sari ABCD 1, 2, 3, 4 kan. Tu boleh login lah. Maknanya kita dah boleh test view kan. Ini tak buat lagi, dia punya bootstrap table je kan. Update kan. Alright. Okay, macam tu lah dia punya URL dia ni. Maknanya semua orang boleh tengok. Saya pun boleh test. Okay. Bila you buat video presentation tu dalam masa 10 minit according to rubric, nanti upload dalam YouTube, dia punya link dia tu nanti isi dalam form. Form saya nanti bagi tu bentuk dia macam ni. Sekejap, sama je tiap-tiap sem. Sekejap ke IMS 607. Ni. Submission form. Okay. So file-file tu you tak payah nak zipkan, nak hantar email kat saya. Nanti kan separuh hantar kat email, separuh hantar kat YouFuture. Saya nak kena download balik, nak kena set up balik, banyak kerja. Kan? Susah kan? So you masukkan kelas you, NIMBSF 8A, date berapa bulan, group member, masukkan group member 3, kalau 4 tambahlah 1 lagi kan. Lepas tu ID student, project title. Project title samalah semua kecuali you buat berbeza. Okey, kemudian ni arahan dia pun dah bagi. Upload, setup semua kita dah bincang dalam kelas kan. Kemudian project report ni save as PDF, you punya project report kan, you punya masa analyze tu lah. You punya data dictionary, you punya data ER diagram, you punya screenshot on each of pages, coding you kan. You boleh masukkan semua tu dalam Microsoft Word, save as PDF. Kemudian database okay, and then you buat presentation among you. Nak pakai Gmeet ke, nak pakai Zoom ke, nak pakai Webex ke, janji boleh record kan dalam 10 ke 15 minit. Okay, kemudian you upload ke YouTube. Dia punya link sharing tu you copy, okay, you isi kat sini kan. Contoh contoh saya bagi katakanlah ni project URL you kan. Ini project URL. Okay, masukkan dekat sini kan. Okay, dah ada. MySQL PDF file nanti you upload kat YouFuture lah kan. You tick je. Right, tick dah ada kan. Sekejap, ini project URL silap kat atas ni kan. Dah upload. Okay, tick. Saya tidak memerlukan punya file-file coding semua, tak payah. Saya perlukan documentation je. Dengan MySQL file ni boleh hantar sekali lah 2 ni. Zip kan. Yang ni hantar dekat YouFuture. Kemudian YouTube tu, katakanlah bila you dah hantar, contohnya macam ni kan. Contoh dari youtube.com. Okay, tengok saya punya ni apa ni? Mana channel saya lah? Oh, ni channel saya. Okay. Okay, katakanlah yang ni ni kan. Copy. Sekejap Ini video you punya presentation project you. You copy link dia ni. Okay.
Kemudian masukkan kat sini. Tak. Lepas tu ni pun dah ada dah semua, sama je. You tengok apa benda kriteria ni. Masa presentation, okay, features. Kan, try tunjukkan semua objektif yang dah dicapai. Kalau nak buat ads menyentuh kepada macam kita sekarang kita buat pasal resident punya security kan. Maknanya boleh track visitor datang, boleh tengok nombor IC dia, nombor plate dia, dia ni daripada mana kan, dan sebagainya lah. Okay, lepas tu resident boleh update pas visitor dia, boleh approve ke, boleh block ke visitor dia. Pak guard pula boleh tengok ada interface pak guard. Buka tengok, okey siapa yang akan datang melawat hari ni kan. Okey senang. Maknanya kalau katalah dia datang tak ada pun dalam senarai, maknanya senanglah guard tak pergi masuk. Dah itu je. Okey, kemudian security. Security ni pakai session, password encrypted, saya dah ajar dah semua tu kan, password hash. Kemudian page nak secure kan, pakai session kan, pun saya dah ajar juga. Alright, kemudian katakanlah page ni, contoh contohnya page ni kan, ni okay, visitor list ni, katakanlah saya dah log out .php, ada ke log out? Ni dah log out dah kan. Okey. Saya akan test nanti. Tengok tak boleh masuk. Maknanya dia masuk pun tak keluar data. Contohlah. Tapi lagi baik kalau kata keluarlah you are not authorized, please log in. Kan? Barulah boleh score markah kat sini, markah full mark. Kan? Tiba-tiba katalah boleh log in lah apa semua, saya dah log out lah. Masuk balik page dalam ni tengok, boleh masuk. Kan? Maknanya tak secure lah walaupun you ada login dan sebagainya. Kan? Buat apa login kalau siapa-siapa tak login pun boleh masuk. Betul tak? Kan? Okay? Alright. And then database design. Database design ni maknanya data tu cukup ke tak? Kan? Takkanlah bila, contohlah saya buat contoh macam ni kan. Sekejap saya login balik. Kan? Saya buat contoh macam ni, view. Ini saya bagi contoh, nama dengan nombor pendaftaran kereta dia. Yang you hantar kat saya pun macam ni juga. Kan? Orang kata dah macam apa, burung kakak tua. Kan? Tiru je, sebiji-sebiji. Kan? Tak ada, you tak menunjukkan kefahaman you tak menunjukkan bahawa you faham dan you extend you punya sistem ni kan. Ini contoh, tak cukup lagi. Kan, mana dia punya alamat, mana dia punya nombor IC, mana dia punya nombor telefon kan. Kalau apa-apa berlaku macam ni kita nak track balik visitor ni. Faham tak? Kan? Sama juga dengan resident ni, user kan, user ni. Tak. Okay, katalah visitor datang, saya tak buat lah, view saya tak buat lagi. Katalah visitor datang, Pak Gan nak check. Dia ni visitor Amzari kan, betul ke? Nombor telefon tak ada, nombor rumah tak ada. Kan? Macam mana kita nak tahu apa dia ni betul ke nak pergi rumah dia ni kan? Faham tak? Benda-benda macam tu lah. So, itu boleh reflected by, kalau you tak boleh nak buat, sebab apa? Sebab data tables and column not sufficient to hold enough information to achieve objective. Benda ni berkait. Kan? Kalau benda ni capai, benda ni pun capai juga. Okay? Kan? Masalah dia kadang-kadang table hebat. Table tu dah mencapai objektif. Tapi dia punya function interface kat depan tu dia tak buat. Kan? Mungkin sini dia score, sini tak score. Nampak tak? Ada juga case macam tu. Kan? Tapi kalau katakanlah dia sini tak cukup, sini memang tak boleh capai. Sebab yang ni memang dia berkait dengan yang ni. Alright.
Kemudian user interface, pakai Bootstrap betul-betul kan. Okey, Bootstrap dah pakai dah. Tapi tengok-tengok table dia macam ni je. Display dia dah kurang markah. Bootstrap tu dah betul lah pakai. Tapi dalam Bootstrap dalam Bootstrap dia table dia tu ni kan. Sama tak? Sama dengan saya tak? Sama. Kan? Lebih kurang lah. Ada. Orang kata macam anak orang Arab kan. Saya dulu putih tak? Macam dia. Macam anak saya lah kan. Tapi dah besar ni banyak main panas, gelap lah. Okay, balik kepada tadi. Bootstrap dah pakai kan. Tapi elemen-elemen dalam Bootstrap tu you tak implement. Tahu tak? Frame depan ni je. Yang ni takkan. Bootstrap pun ada table dia. Macam ni. Kan kita boleh tukar ni. Daripada link kita pakai button macam ni. Kan? Okay. Semua tu ada So pakai. Maknanya sini boleh score apa full mark. Okay. Kemudian documentation lah. Documentation ni tak susah sebenarnya. You report balik apa yang you buat. Dah itu je. Faham tak? Janganlah benda yang you buat, benda yang report tak sama. Kan, bila tak sama itulah yang berkurangan, banyak missing. Ataupun you buat canggih, benda yang you report tu separuh. Maknanya kalau separuh yang tak ada, kuranglah markah. Kan, separuh ada, banyaklah markah. Kan, so tak susah So benda ni katalah you score 5. Sini score 5 dah confirm. Sini katakanlah score 4 kan. Sini katalah score 5. Documentation katakanlah almost perfect kan, 4. Okay. So 5 bagi 4 kan. 5 20 lah. Sini dah 20. Sini dah 20. Okay, database katakanlah you score 4, 16. Kan. And then user interface 20. Kan, report katalah almost perfect 4.5, dapat 18. Kan. So berapa je markah yang hilang? Markah yang hilang 4 campur 2 kan, 6. Kan. So 94. Kan. Tak. Kan. So 94 per 100. Dah almost orang kata apa ni lah 50% out of apa tu total mark kan. Kalau 94 ni you dah dapat 40 apa kan, 40 something lah 45, 90 46, 96 92 46.5 47 47.50 kalau 50% kan, 47. So yang lain tu just apa test dengan ni lah. Okay. Alright. Boleh tak? Semangat semangat. Semangat nak score A. Okay. So kan. So this is the time orang kata pulun lah. Capailah A kan. Nanti you punya transkrip nanti keluar, especially student yang tak grad lagi kan. Keluar transkrip Advanced Web Programming A. Kan? Kan? Barulah nak minta kerja. Orang kata orang nak panggil you interview. Ini hantar transkrip lah apa semua, Advanced Web Programming C. Kan? Submit untuk application, interview pun tak panggil. Kan? Advanced Web Programming A kan? Contoh kan? Lah, Kesatria C+, tak apa. Oh, bagi interview. Okay? Okay? Alright. So itulah kerja dia kan. Dah interview tu pandai-pandai you lah kan. Ada rezeki insyaAllah ada. Okay, kita balik kepada kita punya topik hari ni. Apa tu, saya nak tunjuk pasal form form. Okay? Right. So, okay ni coding. Okay, sekarang ni kita nak enhancekan form kita yang ni. Yang ni kan. Ni update Sekejap. User. Ni user visitor. Okay. Nampak? Add new tak ada.
Macam mana nak access? Add new ni ada tau. Visitor add.php. Tak ada. Tak ada lagi visitor add tak ada. Sekejap saya check dekat dia punya ni. Ini kita punya table naming. Kan? Table naming kita tu lagi. User add ada kan? Maknanya visitor add lah. Visitor add kita tak buat lagi. Okay. Tak apalah kita buat hari ni. And then saya tunjukkan beberapa teknik dia lah Visitor add. Ni saya punya sekejap. Kita pakai ni lah. VS Code ni. Okay, visitor add. Dah ada. Oh ni lain, ni dalam folder lain apps. Okay, sini tak ada lagi. Sini tak ada lagi. Kan, saya bagi tahu lagi kalau dah ada user add, kita boleh replicate je. Jadi another table kan. Okay, replicate ni. Copy and then paste. Right, rename. Okay. Jadi visitor add.php. Right. Kata dah ada? Oh dah ada. Tak upload ke? Sekejap saya check. Visitor add dah ada. Dah ada. Okay, connect balik. Sekejap. Visitor add. Apa tak dibuka ni ada kan? Okay. Hari ni kita nak enhancekan apa kita punya inilah form yang ni. Okay. Alright, daripada segi Bootstrap, you boleh baca Bootstrap punya documentation. Okay, sebagai contoh macam button ni kan. Kita nak tukar button kita bagi hebat sikit pakai Bootstrap. So buka je lah VS Code ni kan. Input type submit betul tak? Tambah je kelas. Kelas. Okay, kita dah belajar dalam Bootstrap punya documentation tu BTN kan. BTN apa? Kalau color biru apa? Katalah kita pakai BTN primary kan. Kita tengok dekat visitor list. Visitor list kan ada button semua kan. Ni BTN, success, warning, danger. So kita tengok kat visitor N ni. Okay. BTN primary je kan. Pakai primary. So upload. Bila kita dah buat perubahan, kita upload file tu masuk dalam server kan. Terus kita boleh check dekat server. Alright. Nampak dah tukar kan. Primary color biru, success color color hijau kan. Okay, bergantung pada template lah. Kemudian benda-benda ni, visitor name semua ni, form ni pun kita boleh bootstrapkan dia pergi dekat apa tu, get bootstrap. Okay, bootstrap.com ni kan. Okay, pergi dekat documentation. Okay. Okay, katalah kita nak buat form. Nampak? Pergi tajuk form. Okay. Lepas tu form control. Kan? Ni ada example, sizing lah apa. Nampak? Ada example yang simple je. Sekejap. Ni. Ni example, ni coding dia. You tengok apa beza dia. Satu dia pakai div. Okay. Kan? Div class kan. Kemudian apa lagi? Dalam label ni dia adalah dia punya class form label. Lepas tu class form control. So kita apply. Katalah saya ambil ni. Div class ni. Sekejap Okay. Masuk dekat saya punya coding. Ni. Div class tak ada ke tau?
So saya masukkan echo. Right. Yang ni tukar single quote. Right. Lepas tu tutuplah dia punya div. Nak masuk kat sini terus pun boleh. Kan? Right. Okay, save. Lepas tu input kelas ni dia ada ni input kelas form control. Manakala label ni kelas dia form label. Kan? Okay, kelas form control. Okay, kita ambil kelas yang penting, kelas. So input class form control, class form control. Okay, tukar single quote. Okay. Kalau banyak nak pakai benda ni, you work smart lah, work smart. Work smart ni maksud saya buatlah file baru, kan? Letak siap-siap, kan? Kelas-kelas yang kita nak pakai, kan? Nanti kan copy paste je. Okay, kelas form label kan? Tak? Okay. Kita pakai ni. Okay, nak pakai form label, copy je. And then letakkan dekat label dia, label kelas. Lepas tu label kelas, kan? Okay. So save. And then kita tengok kita punya, kita upload, kita tengok apa jadi, kan? Kalau tak jadi kita improvise lah. Kadang-kadang kalau you pakai template yang pelik-pelik ni, kadang dia ada dia punya kelas dia sendiri. Tu nak kena check documentation dia. So saya advise kan template ada banyak tu, ada bootstrap 2, bootstrap 3, bootstrap 4. Better ambil 4 ke atas. Nak senang ambil yang saya recommend lah, SB admin. Kan, sebab masa kita singkat ni. Unless kalau you dah memang terror programming, memang dah biasa buat benda-benda bootstrap ni, you nak pakai bootstrap lain, template lain boleh lah, tak ada masalah. Okay. So kita tengok refresh. Nampak tak? Kan? Saya punya form. Nampak dia beza kan? And then okay, nak lagi cantik tu you kena bacalah detail dia. Kan? Ada kaedah dia. Dan kadang-kadang kita check apa balik template yang kita download pun boleh juga. Lagi mudah. Contohnya katalah template yang saya dah download ni, tengok mana. SB admin. Ada tak? Tables ada SB admin. Sekejap, saya kena on XAMPP. Saya tak pasti yang ni yang baru ke yang lama ke, kan? Ni macam lain sikit lah, lain sikit kan color dia kan. Okay, lebih kurang lah. Table ni, ni table. Kita nak form tu tak? Ada tak form? Tak ada dashboard. Form tak ada sample. Tak ada example form. Okay. Layout, static, layout, site. Pages. Boleh tengok yang registration. Yang register ni dia ada form lah, kan? Okay, katakanlah kita nak tengok ni, kita just tengok balik dia punya coding dia. And then katalah kita nak tengok the whole ni kan, spec. Okay. Dia pakai cut header. Kan? Cut header, cut body, cut footer. You boleh try lah kalau nak pakai. Kan? So dia pakai div. Okay, katakanlah kita nak pakai cut header.
Nak pakai ke? Cut body, cut footer. Tak nak lah banyak kerja. Kita tengok div class small. Ini tak ada apa. Login. Yang tengah ni, cut body ni. Okey, form. Tengok. Ini form row. Kalau nak dua tu duduk sama-sama, you letak div class form row. Kalau nak bagi dia pendek, MD6. MD6. Okey. Okey. MD6. Kan? Lepas tu form group. Form group ni nak sekalikan label dengan input tu. Duduk dalam satu form group. Satu form group ni dalam dia ada label, ada input. Ni kalau betul-betul nak cantik form dalam Bootstrap memang renyah. Renyah lah. Tapi your student processor dengan power ni buatlah kan. Okay. Alright. Ni form group. Okay. Macam saya tadi tak ada lagi form group tu lah. Kan. Okay. Cara yang mudah katalah you nak buat. Ni saya ajar sikit lah. Kita right click boleh copy lah. Copy element. Copy element. And then pergi balik kat coding kita. Katalah 2 ni kan. Okay, nampak? Ni kita nak groupkan dia sekali. Saya view word wrap dulu. Okay ni. 2 ni saya nak groupkan sekali, label dengan input. So saya letak. Allah, silap copy. Sekejap Sekali lagi. Bukan copy element Copy outer HTML. Try copy outer HTML. Alright. Okay. Paste. Sama je dia copy semua Tak apa, kita buang yang tengah tu. Kan? Div. Okay. Yang ni kita tukar pada single quote. Right. So yang ni saya dah letak dalam satu form group. Yang ini pun satu form group. Sorry. Yang ni. So BR ni tak pakai dah lah. Kan? BR ni tak pakai. Pakai ke? Saya rasa tak pakai. Tak ada. Mana ada BR kan? Tak ada kan? Bawah kita BR tu kita nak ke bawah kan? So tak ada. So BR ni buang, BR ni buang. Kan? Okay. Yang ni buang. Okay, form group dah ada. Right. Save. Okay, kita tengok output kita jadi apa. Okay, ni tak nampak lagi. Sabar. Kan? Lepas tu sebab kita tak habis lagi. Okay, sekarang ni kita refer contoh ni lah. Contoh kita punya ni. Contoh ni. Okay, kemudian dia ada lagi dekat atas div class. Column kan MD6. So boleh lah. Ni double klik. Saya punya mouse ni besar, klik tak jadi. Klik tak keluar. Lambat. Copy manual lah
Boleh lah. Baik dulu lah Dia tengok kolom MD6 jadi ke tak? Kolom dash MD dash 6. Right, kat mana? Kat atas ni kan? If plus equal to kolom dash MD dash 6. Okay, ni kalau nak refer secara ni documentation, dia bahagian grid. Dia adalah grid MD apa LG kan, nak small SM. Yang 6 ni boleh tukar 2, 4, 6, 8, 10, 12 kan. Itu dia punya grid dia. Okay. So ni tutup dia punya div, maknanya buka tutup kan. Dalam tu buka tutup. Yang ni pun kita copy. Kita try letak dekat sini. Okay. Form group. Okay, yang ni. Tutup Ni tutup. Alright. Okay, kita tengok output dia. Nampak? Kan? Kita boleh control dia punya ni. Kalau nak kecilkan lagi, try lah. Sama ada MD2 ke, MD4 ke, ataupun mungkin MD8 ke kan. Tengok dekat dia get bootstrap punya documentation tu. Documentation. Okay, dekat layout, dekat grid. Grid system. Kan, dia ada bagi dekat sini. Container, row, column. Kan, column. Tadi kita pakai column. Column macam mana nak pakai column? Extra small, medium, large. Kan? And then extra large, double extra large. Macam size baju lah double XL. Kemudian okay, kita tengok. Ni dua apa tu, equal width. Div class row kita tak buat tadi div class row. Kalau kita nak buat benda tu satu row kan, kita punya input ni yang ni. Ni duduk dalam row yang sama. Kita boleh letak dekat sini. Kan, ini dah kolom tu lah. Kolom dah ada, row tak ada. Dia macam table lah. Ada row, dalam row ada kolom kan. Okay. So dekat sini kat sini. Sekejap saya besarkan. Ni. Div class row. Maknanya satu row. And then dalam ni ada dua kolom. Setiap kolom pakai mid value dia 6 kan. And then tutup untuk div class row. Terus save. So kita upload. Kan, tengok. Nampak? Dia keluar satu row. Kan? Kalau you nak letak side by side. Kalau nak control benda ni, tak nak bagi sampai ujung, kenalah letak satu lagi div kat atas untuk control dia. Kan? Jangan sampai ujung. Boleh buat. Okay? Boleh buat. Kan? Macam katalah form you nak pecah bagi dua kan. Boleh buat lah. Okay. Okay. Sebagai contoh. Nak tengok contoh lagi ke? Container row. Ada 2 row 3 kolom kan. So konsep dia macam ni. Sekejap. Kita pakai Excel ni lah. Okay, you imagine ini full size, full size. Okay, full size. Ni, yang ni lah. Saya bagi dulu ni. Format cell.
Kita bagi border dia kat luar. Kan? Ni full size. Kan? Kalau nak bagi dua, kita buat dua kolom. Betul tak? Okey, dua kolom ni sekarang ni katalah panjang sangat. Kan? Panjang sangat. Kan? Untuk satu row panjang sangat. Kita bagikan dia dua kolom. Dua kolom ni kita boleh bahagikan kepada dua lagi. Dekat ni bagi dua lagi. Kan? So dia akan consume satu dengan dua lah. Sini. Kan? Macam tu lah. Dia punya konsep. Konsep table dia. Okay. Boleh ke bagi dua dalam ni? Sekejap. Excel susah tunjuk PowerPoint lah. PowerPoint senang. PowerPoint. Pakai Word je sir. Pakai Word Word table. Ya. Saya try dulu. Insert table. Okey. Lepas tu nak bagi dua lagi dalam ni. Split cell. Dua. Kan? Nampak tak? Terus sekali lagi. Yang ini ni kita split. Split cell kepada dua. Kan? Yang ni kita tak pakai. Kita tak pakai lah, biar kosong. So kita control space dia, kita pakai sebelah kiri je. Boleh juga buat. Okay. So it's up to you, nak bagi dua kolom ke, tiga kolom ke. Main div row dengan div kolom je. Okay. Div row dengan div kolom. Okay. Contoh dia, kita dah ada satu row. Kan? Sekarang ni saya bagikan kepada dua kolom. MD6 kan. Okey, saya buanglah dulu MD6 ni kan. Right. Okey, row saya akan pakai habis sampai ujung. Okey. Saya nak bagi dua row ni. Okey, sekarang ni ada dua kolom. Dua kolom. Okey. Row satu row. Kita bagi dua kolom kan. And then satu kolom tu nak bagi lagi dua lagi. Kan? Betul tak? Kolom saya tambah je lah satu lagi. Tambah satu lagi kolom. If class kolom. Jadi ke tak? Ni dua kolom. Dia macam terlebih div ni. Sekejap nak tengok div ni nak letak kat mana. Tutup dia. Satu. Sekejap. Satu. Ni dia punya div kan. Kolom dalam tu ada div group. Yang ni kolom ada div group. Sampai sinilah. Ni. Yang ni untuk satu row kan. Sekarang ni saya nak letak dua kolom dalam satu row. Dan dalam satu kolom tu saya nak pecahkan lagi dua. So dalam satu kolom ni kita ada dua kolom lagi. Alright. Dua kolom lagi. So masuk ke sini ya. Tu. And then satu lagi kolom kita buat event. Slash div. Kolom ni nak biar kosong je, tak ada apa-apa kan. So ni dengan kolom ni, row dekat atas lah kan. Tengoklah jadi ke tak. Tapi konsep dia macam tu lah.
Kita main row dengan column. Okey, sama ada nak pecah column dulu ke nak buat row ataupun nak buat row dulu nak pecah column, it's up to you. Okey. Ada kaedah dia lah. So saya try. Alright. Okey, dan tengok dia punya ni. Okey ke tak? Nampak tak? Kan? Mazrin dah pening. Kan? Saya tunjuk dalam HTML lah. Dari HTML senang. File, new file. Bagi nama dia save grid.html. Kan? Sekejap. Ambil sini lah senang. Grid.html. Okay, grid.html. Sebab tadi tu dalam echo tak nampak. Okay, div. Kan? Div. Okay. Okay, div sekejap Alah, adik. Mana file tadi? Visitor list Visitor add. Visitor add. Class. Okay. Okay, div class equal to row. Okay, kita dapat satu row. Kan? Dalam page kita tu panjang ni, kita nak bagi dua. Betul tak? Okay, kalau ikutkan dia punya get bootstrap tu, dekat sini, grid system ni, nampak tak? Kita nak bagi dua. Okay, kita nak pakai kolom yang separuh lagi tak nak pakai. Kalau you nak pakai 2/3, katalah form you nak pakai 2/3, yang ujung ni tak nak pakai, you bagi 3. Tapi dalam kes ni saya tunjuk bagi 2 dulu. Kita nak pakai yang separuh ni tak nak pakai. Okey. Jadi kita buat row dulu, lepas tu kita buat kolom. Div plus equal to kolom. Okey. Kita bagi 2 kolom. Okey. Kolom yang ni tak nak pakai. Kita nak letak semua sebelah. Sebab kalau pakai panjang sangat, lebar. Contoh, lebar sangat kan. So, okay, dalam kolom yang ni, kita nak bagi 2 pula. Kan? Kita nak bagi 2 pula. So, buatlah div class. Kolom 1, kolom 2. Kan? Dah ada div class kolom 1, kolom 2 ni. Barulah masuk dia punya elemen ni kan. Elemen div plus form group ni. Ni contoh. Kan. Okey. Yang ni dekat ni. Macam tu. Kan, saya tunjuk daripada bawah ke atas baru sebab kita dah ada benda tu kan, baru nak masuk grid kemudian tu yang jadi pening tu. Kan, tapi better you design kan macam tu lah. So dapatlah saya bagikan 2 kolom kanan tak pakai, kolom yang satu sebelah tu 50%, saya bagikan 2 lagi kan. Dapatlah benda tu, form saya ni saya dapat sebelah-sebelah macam ni. Ni nampak tak? Kan? Okey. Kan? Mana saya pakai sebelah je. Sebab apa panjang sangat? Ke dah save ke ni? Sekejap. Macam tak save lagi je. Row kolom 1. Sekejap kita double check balik. Ya adik. Kadang-kadang tak nampak ke benda ni sebab dia ni ada div class MB3 ni lah, ni lah check balik apa benda dia. s.html. Kadang bubuh kat sini pun nampak.
Kan sebab tadi dalam echo. So row, saya ada satu row. Okey, betul. Kolom 1 ni kolom 2. Betul. Okey. Lepas tu dalam satu kolom tu bahagi lagi 2 kolom. Nampak? Bagi lagi 2 kolom. 1 2. Kan? Ni mana datang extra div ni? Betul lah. So, kolom yang ni. Kolom ni sebelah tak pakai lah kan? Okay. Lepas tu kalau you nak benda tu form label ni dengan ni sebelah-sebelah, ada kaedah dia lah. Inline dan sebagainya. Ini you check balik dekat apa tu forms. Get bootstrap forms, form control ni macam ni atas bawah tu tak? Atas bawah kan? Okey, ni sizing. Ini kalau nak disable. Letaklah ni placeholder disable input. Yang ni nak read only. Yang ini nak plain text. Okey. Okey. Yang ini nampak dia buat 3-3. Sebelah kan? So form row ni G3. Kolom dia set auto. Kolom auto. Okay. And then itu je lah. Maknanya dapatlah 3-3 ni dalam satu line. Alright. Kemudian nak buat macam ni pun boleh. Kan? Okay, dia pakai apa ni, mp3 jap, form file. Sekejap color, data list. Ni data list. Banyaklah sebenarnya nak explore bootstrap ni, satu hal lah. Cuma saya tunjukkan you reference kat mana you nak explore. Kan? Alright. Start dengan benda-benda yang simple dulu. Okay? Okay, ada apa-apa nak tanya? Kalau tak ada apa-apa, kita rehat dulu. Penat kan, kita break sekejap 5 minit. Saya sambung dengan tadilah yang saya nak cakap tadi, nak beritahu pasal multiple value tu kita nak masukkan dalam single column. And then bila kita retrieve single column tu, macam mana nak masuk balik ke dalam form, especially untuk update. Contohnya, katalah hobi. Kita tanya buat form kan, apakah hobi awak? Hobi ada banyak kan? Makan hobi ke? Katalah hobi memancing, merentas desa, panjat gunung kan? Dia pilih A, B, C. Mungkin pilihan ada 10, dia pilih 5 daripada 10 tu. Macam mana 5 tu nak masuk ke dalam database? Selama ni you buat 1 pergi 1 memang senang. Kan? Kalau kata multiple apa ni, macam mana nak buat? Kan? And then bila dah simpan dalam database, macam mana nak retrieve balik? Nak tunjukkan 5-5 tu. Dia ada kaedah dia lah. Sekejap lagi saya tunjuk. Sir, Yeah. Kalau macam dia lupa password, lepas tu dia nak buat password baru macam mana, sir?